Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu 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 akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sedang bersiaran secara langsung daripada Makkah Al-Mukarramah, tanah kelahiran Nabi SAW. Dan di sini adalah kampung Nabi yang kita cintai, yang kita rindu. Di tanah ini, tempat Nabi menjejakkan kaki, boleh jadi hampir setiap langkah yang berada di sekitar Masjidil Haram, di dalam ataupun di luar, tempat yang pernah dijejaki oleh Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian boleh melihat Kaabah yang menjadi latar belakang saya sekarang. Di sebelah ni Kaabah ni, masya-Allah. Ini bukan gambar menjadi gambar yang boleh diubah suai untuk menjadi latar belakang, tidak. Tapi itu adalah secara live dan secara langsung. Subhanallah. Muslimin muslimat, tengah hari ini saya akan bersama dengan suami akan bergerak ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam kesibukan bersiap-siap, sebab sebentar nanti kami akan berkumpul dan melakukan ziarah di beberapa tempat utama di Makkah Al-Mukarramah. Namun saya bagi tahu encik suami, kita kena buat juga live yang terakhir daripada tempat penginapan kami, kerana ia langsung dapat dilihat Kaabah. Subhanallah, Kaabah view. Jadi jemaah kami belum lagi bertolak ke Madinah. Mereka ada lagi satu hari besok sebab ada lawatan ke Taif. Namun kami tidak ikut lawatan ke Taif esok. Jadi kami berdua pergi dahulu ke Madinah, memandangkan kami akan balik lebih awal berbanding jemaah kerana komitmen yang tidak boleh elakkan di Malaysia. Jadi jemaah kami akan terus dibimbing oleh mutawif. Mutawif itu adalah mutawif bimbingan saya sendiri dan mutawif yang telah pun berpengalaman.
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada doa yang dianjurkan oleh ulama apabila kita melihat Kaabah. Jadi, secara alamiah, anda sedang melihat Kaabah. Kalau saya dekatkan lagi, nanti kita akan dekatkan lagi tuan-puan dengan gambaran Kaabah itu melalui, saya akan alihkanlah live ini. Anda akan nampak suasana Kaabah dan manusia sekitarnya dengan lebih jelas. Okey, saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk sama-sama membacakan doa apabila melihat Kaabah. Walaupun secara alamiah mudah-mudahan Allah tetap terima dan sudah tentu berbeza dengan mereka yang melihat Kaabah secara langsung. Kerana proses untuk datang ke sini bukan mudah. Proses doa yang jauh, doa yang tak berhenti, usaha yang begitu banyak, memerlukan komitmen tenaga, wang ringgit, harta benda, meninggalkan ahli keluarga, anak kecil, suami, isteri dan sebagainya. Jadi banyak pengorbanan untuk sampai ke sini. Sebab itu mereka yang melihat langsung Kaabah sudah tentu jauh lebih besar, jauh lebih indah berbanding kalian yang melihat secara alamiah. InsyaAllah perkongsian pagi ini tidak lama, sebab memang tak boleh lama sebab kami perlu bergerak. Tapi saya ingin merakam memori yang terakhir sebab kami akan menuju ke Madinah pula, dengan berkongsi beberapa amalan, beberapa tips untuk kalian boleh sampai ke sini. Walaupun dalam keadaan anda sendiri merasakan mustahil untuk sampai, insya-Allah. Pertamanya, mari sama-sama kita membacakan doa melihat Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, saya baca, sahabat-sahabat boleh ikut. Saya baca, sahabat-sahabat ikut. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu wa'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Yang bermaksud, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kehebatan pada Baitullah ini, dan tambahkanlah pula pada orang yang memuliakan, menghormati dan mengagungkannya di antara mereka yang berhaji dan yang berumrah padanya, dengan kemuliaan, kehormatan, kebesaran dan kebaikan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa permintaan kita? Kita minta Allah menambahkan kemuliaan, keberkatan, dan Allah memuliakan, Allah meningkatkan kehormatan, Allah meninggikan darjat bagi mereka yang memuliakan Kaabah, bagi mereka yang melakukan pengorbanan untuk sampai ke Kaabah, bagi mereka yang meninggikan kehormatannya pada Kaabah. Dan bukan Kaabah itu adalah tujuan kita. Tujuan utama kita datang ke sini adalah untuk bertemu dengan pemilik Kaabah, untuk mengagungkan pencipta Kaabah, untuk melihat betapa besarnya rahman Allah, kuasa Allah, kehebatan Allah melalui Kaabah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, semua ini makhluk. Kaabah juga adalah makhluk. Pada Kaabah itu terdapat satu batu yang namanya Hajarul Aswad, yang mana batu hitam. Hajar, batu, Aswad adalah hitam. Batu hitam itu daripada sumber-sumber mengatakan bahawasanya, daripada sumber yang diyakini, ia adalah batu daripada syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian,
Saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk berfikir beberapa perkara. Pertama, bagi mereka yang mengatakan anda tidak mampu untuk sampai ke sini, fikir dulu beberapa kali. Kerana jangan sampai kita menipu diri. Jangan sampai kita menipu ilahi. Kerana Allah paling tahu tentang kemampuan hamba-Nya. Allah paling tahu sejauh mana kekuatan dan nekat untuk kita sampai ke sini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, 3 tempat yang kamu perlu bersusah payah untuk sampai. Nabi menyebutkan tidak dituntut untuk kamu bersusah payah kecuali kepada 3 tempat ini. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestin. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya katakan begitu tadi kerana ramai di kalangan kita yang mampu sampai pergi ke luar negara, melancong dalam negara dengan jumlah belanja yang sangat tinggi, memilih hotel yang terbaik, makan minum yang terbaik. Ramai di kalangan kita menghabiskan belanja untuk shopping, mengumpul handbag demi handbag, mengumpul kasut demi kasut. Ramai di kalangan kita yang sanggup bekerja keras untuk membeli barang emas, rantai leher, rantai tangan, gelang, rantai kaki dan sebagainya. Ramai di kalangan kita yang menyimpan duit untuk sekian-sekian. Ramai di kalangan kita yang mampu menghabiskan belanja yang begitu besar untuk kenduri anak, untuk kenduri diri sendiri, untuk apa yang kita nak beli. Tuan-puan sekalian, saya datang ke sini, Allah jumpakan saya ramai orang fakir miskin daripada negara miskin. Kaki mereka pecah-pecah, baju mereka bertampal, baju mereka lusuh, dan mereka makan dengan apa yang orang beri. Mereka tidur di atas mana-mana tanah dan tempat yang boleh mereka tidur. Yang menyampaikan mereka kepada ke sini adalah nekat kuat menyahut seruan ilahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, subhanallah, Allahu Akbar, pernah berbual dengan mereka yang datang walaupun mereka sangat miskin. Apa yang mereka sebutkan di kalangan orang India? Dia kata, apa yang kami tanam pada diri kami sebaik kami mula bekerja adalah menyimpan duit untuk datang menunaikan haji dan umrah. Bukan mengumpul duit untuk beli kereta dulu atau rumah dulu atau apa saja. Kerana selagi tidak menunaikan kewajipan rukun Islam yang kelima, maka kami tidak boleh mengatakan kami Muslim yang sebenar. Sebab kita tahu rukun Islam terdiri daripada 5 perkara. Pertama, syahadah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, menunaikan haji dan umrah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, berbeza pula kita dengan masyarakat di Malaysia. Mula kerja, kumpul dulu duit. 3 bulan selepas kerja, dapat kereta baru. Kemudian berusaha keras pula mengumpul untuk beli rumah. Kemudian bekerja keras lagi untuk memenuhi segala keinginan demi keinginan. Sehingga kita selalu mengulang, kita tidak mampu sampai ke Makkah ataupun Madinah. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Ramai yang hadir, orang fakir miskin yang sanggup bergadai, yang sanggup mengabdikan diri mencari rezeki untuk datang ke tanah suci ini. Muslimin muslimat. Apa tujuan saya? Apa tujuan saya, muslimin muslimat? Kalau orang kata, Ustazah asyik pergi Mekah je, Ustazah asyik di Madinah je, tak puas ke? Ataupun tak membazir ke? Kenapa Ustazah tak belanja orang lain je pergi? Asyik Ustazah je pergi. Ya, ada yang kata begitu kepada saya. Muslimin muslimat, bukan lebih afdal bagi orang yang tak mampu, Ustazah. Tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan selalu ikut saya, setiap kali saya datang umrah, subhanallah, encik boleh tak minta semua staff dengar hadis sama di Malaysia, wajib, supaya dia orang faham kenapa, supaya tim sendiri faham kenapa.
Kenapa setiap kali saya datang, saya tidak pernah berhenti buat live? Biarlah orang cemoh, biarlah orang kata, biarlah orang bersangka buruk, menunjuk-nunjuk, sekian-sekian. Tuan-puan, muslimin, muslimat, biar orang faham kenapa. Mungkin ya ada orang kali pertama sahaja dia beria buat live, perkongsian, beria bercerita tentang tempat sejarah, beria buat posting. Tapi kalau kalian dah ikuti saya lama, setiap kali saya datang buat umrah, saya tidak henti untuk berkongsi. Buat live di bawah terik matahari, di tempat peperangan Uhud contohnya. Tidak berhenti buat live, berkongsi demi berkongsi, mengulang-ulang perkara yang sama. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab ramai sangat yang saya jumpa. Demi Allah di tanah suci ini, saya bersumpah dengan namanya, ramai yang saya jumpa muslimin muslimat, orang tua dan orang muda yang bertemu dengan saya di Malaysia. Ustazah, terima kasih. Ustazah selalu buat perkongsian di Mekah, di Madinah. Telah membuka pintu hati saya untuk ke sana. Sedangkan saya sudah lama mampu untuk ke sana. Ada wanita muda di Sarawak. Masa tu Sarawak atau Sabah. Dia adalah businesswoman kaya raya, mempunyai cawangan perniagaan yang begitu banyak. Dia kata, Ustazah, bayangkan, saya kaya raya Allah bagi, harta begitu banyak, tapi tak terbuka hati saya untuk ke Mekah dan ke Madinah. Namun satu hari saya tengok perkongsian Ustazah di Mekah Madinah telah membuka pintu hati saya. Sejak daripada itu saya hijrah. Saya tutup aurat, saya pakai tudung, dan saya nekat untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Dan saya jumpa ramai orang tua yang selama ini takut. Sebab apa? Daripada dia baca cerita-cerita kalau pergi Mekah, pergi Madinah, kalau ada banyak dosa, tak nampak Kaabah, kalau banyak dosa sekian-sekian, kalau engkar suami sekian-sekian, lalu mereka takut. Namun saya selalu tekankan, yang kena kita bawa datang ke Mekah Madinah adalah hati yang suci, bersih, yang ikhlas. Justru kerana banyak dosa lah kita kena datang ke sini. Justru kerana kita banyak hutang solat lah kita kena datang ke sini. Sebab di Makkah ini, di Masjidil Haram ini, Allah lipat gandakan solat kita 100 kali ganda, 100,000 kali ganda. Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi pula 1000 kali ganda. Selalu saya sarankan, bila datang sini setiap kali waktu solat, qada salat. Boleh jadi asbab kita solat di sinilah tuan-puan sekalian. Maka Allah ampuni kesilapan dan kekurangan solat kita. Kita solat tak khusyuk, boleh jadi banyak solat kita tak sah kerana tak sempurna rukun, wuduk dan sebagainya. Boleh jadi banyak lagi solat yang kita belum qada, yang kita tak tahu bahawasanya solat kita tidak sah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, walaupun saya ditempelak, disangka buruk, kan, dikata perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, menilai apa yang saya buat di sini kerana riak, kerana ujub, saya tak kisah dengan apa orang kata. Saya tahu ramai yang dapat manfaat. Saya tahu ramai yang tersentuh dengan perkongsian malam tadi. Mungkin tuan-puan boleh nampak, ini sebab cover sikit, kalau nampak depan ni bengkak ni muka sebab kurang rehat. Muslimin muslimat, kurang tidur, kurang rehat. Mungkin ramai di kalangan anda telah baca kisah seorang wanita malam tadi. Bila kali ketiga dia rebah, dia macam tak sedarkan diri. Mata dia dah ke atas. Ketika itu, saya tegakkan wajahnya memandang tepat pada mata saya. Mungkin ada yang belum sempat baca ya, saya cerita sikit. Tuan-puan sekalian, sekiranya saya ini hanya menjadi duta kepada Hijrah Travel, memang Hijrah Travel ini syarikat kami sendiri, memikirkan kudrat saya yang terhad, masa yang terhad dan kepenatan berganda, saya boleh sahaja untuk umrah kedua saya tak ikut sama jemaah. Sebab umrah pertama pun dah penat. Muslimin muslimat, siapa yang pernah jadi mutawif, pembimbing haji dan umrah, mereka yang jadi pembimbing haji dan umrah saja boleh rasa betapa penatnya menjalankan tanggungjawab dan amanah
membimbing, menguruskan, menjaga kebajikan tetamu Allah. Sungguh, saya pernah jadi peserta saja, jemaah saja. Lalu saya lihat, penatnya jadi mutawif. Berkejar-kejar sana sini. Orang ni mengadu, orang ni komplain, orang ni tak puas hati, orang ni marah. Orang ni tanya soalan. Kalau ada 80 jemaah, 80 kerana. 80 soalan. 80 begitu begini. Oi, dulu saya tengok penatnya. Saya kata, saya tak mampu. Sebab bukan sabar 2 kali, bukan 3 kali. Sabar tanpa henti. Kemudian apabila mak saya kata, Asma, kamu jangan jadi duta. Jangan jadi duta umrah. Kalau betul nak buat umrah, buat sendiri. Sebab kalau jadi duta, kamu tak boleh nak urus sendiri. Tapi bila buat sendiri, kamu urus sendiri. Boleh jaga kebajikan sendiri. Boleh tahu semua komen rintihan. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Akhirnya, dengan berat hati, beranikan diri buat sendiri. Bukan senang, tuan-tuan sekalian. Penat, tak tahu nak cerita. Boleh jadi penat inilah Allah beri rehat di syurga kelak. Jemaah, kalau 8 orang dah penat nak urus, ini 80 lebih. Kadang-kadang ada jemaah kami, kalau tiket ada 100 lebih. Ramai orang tua ada emosi dia. Orang muda ada egonya, tuan-puan sekalian. Itu tak kena, ini tak kena dan sebagainya. Tapi kami tetap kena santuni dengan sabar, dengan bersangka baik, dengan redha. Allahu Akbar. Tambahan pula, untuk umrah kali ini, kami tak ada untung apa-apa. Pada awalnya, staf bagi tahu Ustazah ada untung 700 lebih. Tapi bila sampai sini, ada kos tambahan, dah tak ada untung. Mungkin ada orang tak percaya. Takkanlah Ustazah 80 lebih jemaah tak ada untung? Hanya Allah yang tahu. Takkan saya nak menipu tuan-puan sekalian. Ketika staf kata Ustazah nak letak berapa harga, letak 7,000 lebih. Ustazah, biar betul Ustazah, kos sangat tinggi. Kos sangat tinggi. Rial naik, RM jatuh. Lepas tu Arab Saudi ada naikkan beberapa ni. Sebab apa? Bila kita buat jemaah, muslimin-muslimat, ada banyak kos lain. Kita buat sekian-sekian. Kos kenderaan, kos itu, kos ini banyak. Berbeza dengan orang yang buat umrah sendirian. Bukan itu yang saya nak sampaikan, muslimin-muslimat. Namun untuk bulan 12 ni memang kita kena naikkan sikit sebab kos dah naik. Kalau tak, kita tak mampu nak bayar gaji mutawif. Kita tak mampu nak bayar gaji staf yang menguruskan umrah. Tak bolehlah macam tu. Kami pun tak ada siapa yang tanggung. Tuan-puan dimati Allah sekalian, apa yang saya nak sampaikan sebenarnya, banyak travel umrah ni, mereka berkorban dan berjuang dalam keadaan mereka tahu mereka tak ada untung. Bukan mudah tuan-puan sekalian. Tinggalkan anak isteri untuk jadi pembimbing umrah. Untuk menguruskan dan memudahkan urusan orang lain buat umrah. Bukan senang. Masa, tenaga, emosi, mental, fizikal semua teruji. Dan saya tahu bila saya datang ke sini, saya jadi ahli khidmat. Saya tinggalkan Ustazah Asma yang dihormati di Malaysia. Ustazah Asma yang mungkin dipuji di Malaysia. Saya datang ke sini, saya suka hinakan diri. Saya jadi khadam, saya jadi ahli khidmat. Saya berkhidmat kepada tetamu Allah. Saya santuni, cuba santuni orang tua, orang sakit. Tolak wheelchair, hantar ke tempat untuk skuter bagi yang tak sihat. Beri kekuatan bagi yang lemah. Bagi semangat. Tadahkan telinga mendengar luahan demi luahan. Sabarkan diri walaupun dah penat untuk mendengar masalah dan sebagainya. Saya tahu di sini Allah henyak diri saya yang kadang-kadang diuji dengan kemasyhuran di Malaysia. Datang ke sini, kita tidak ada beza. Muslimin muslimat, kalau ego tinggi tak boleh jadi pembimbing umrah, haji. Kalau tak sabar tak boleh jadi tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya nak cerita sikit. Lepas tu kita dah tak boleh lama sebab saya nak sebut jadi duta ni bukan seronok tuan-puan sekalian. Mungkin ada duta yang hadir pada waktu tertentu tapi saya tak pilih begitu. Saya nak sebanyak mungkin saya berada bersama jemaah.
Walaupun staf kata Ustazah sertai 2 kali pertemuan pun jadi dah Ustazah penat. Sebab selain daripada menyantuni jemaah umrah sendiri, setiap kali saya bergerak, saya juga perlu menyantuni jemaah umrah lain yang setiap kali nampak saya nak gambar, nak peluk, nak luah masalah. Jadi mereka tahu saya bukan penat menguruskan dan memenuhi emosi jemaah umrah sendiri, tapi saya juga memenuhi emosi kehendak jemaah yang mana-mana jumpa. Muslimin muslimat, tapi sedaya upaya saya cuba mana yang saya mampu bersama dengan jemaah. Walaupun dalam keadaan penat, saya paksakan diri juga. Walaupun suami kata, tak perlu dah ni, tak pergi pun tak apa. Umrah kedua ni, tak ikut jemaah pun tak apa. Kita buat sama kita je, kau tak penat juga nak uruskan. Saya kata, tak boleh. Kena. Ada hikmah Allah akan beri bila kita sabar dan kita cuba fikir nak santuni orang lain. Malam tadi, bila dah sa'i tu dah last dah sekali. Dah pusingan ke-7. Tuan-puan sekian, sa'i ni 3.5 km. Dia bukan mudah tuan-puan sekian. Lepas kita penat tawaf, kita sambung sa'i. Dan kita berjalan di atas tiles. Kalau atas tanah pakai kasut sport shoes lain tuan-puan sekalian. Ini atas jalan, atas tiles. Kaki kita dah berdenyut. Untuk round pertama daripada Safa ke Marwah, itu pun kita dah rasa, ya Allah, dah mula sakit, bernenyut-nenyut, perik dah. Saya tak boleh bayar orang tua, orang berusia macam mana mereka gagahkan diri. Heret kaki, wajah berkerut-kerut. Duduk sebut sakit Ustazah, sakit. Saya kata sikit lagi. Sikit apa Ustazah, ada 6 kali pusingan lagi. Kita pujuk insya-Allah. Kita akan tanya, Makcik, Hajah nak tolak kursi roda ke nak naik skuter? Tapi makcik ni kuat semangat. Tak nak Ustazah, tak nak skuter, tak nak ni. Walaupun sakit, makcik nak terus. Ustazah boleh sabar tak makcik jalan perlahan? Oh, masa tu, tahu tak, kalau ikut hati saya nak cakap apa? Mana keluarga dia? Tolong bawa ni, kalau ada keluarga, tolong bawa ni. Sebab kalau ikutkan tenaga muda, saya nak ke depan dah. Nak cepat-cepat habis. Tapi, tak apa makcik, saya jalan dengan makcik. Jalanlah kita slow-slow. Kita jumpa jemaah yang sama-sama gerak, dah habis dah. Kita baru pusingan ketiga, dia dah habis dah. Dia dah nak balik hotel. Tuan-puan sekalian, ingat kuat ke nak cakap? Makcik, kursi roda je lah. Skuter je lah. Cuma kena bayar kursi roda RM75. Kalau skuter dalam RM100. Tapi sebab dia nak jalan kaki kot, kita kata, tak apa makcik, kita jalan sama-sama. Ya Allah, tak nak berhenti, nak minum air zam-zam. Allah Akbar, kita dah terbayang katil, terbayang nak tidur. Itulah ujian dan cabarannya muslimin muslimat. Tapi saya sangat kagum dengan makcik-makcik ni. Dia orang buat kekuatan apa, tak apa Ustazah. Siti Hajar lagi teruk. Siti Hajar masa ulang alik Safa ke Marwah ni, bawah terik matahari, kering kontang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan anak pula kelaparan. Oi, kita ni Ustazah dalam aircon, kan? Tempat sa'i ni sekarang dah diubah suai. Beza sangatlah daripada zaman Siti Hajar buat sa'i tu. Ulang alik daripada bukit ni. Bukit ni dulu tinggi, sekarang dah tak ada tinggi. Dulu bawah terik matahari, lapar, tak ada seorang-seorang, Siti Hajar seorang-seorang. Kita sekarang ramai-ramai, ada air zam-zam tanpa henti. Setiap beberapa langkah ada air zam-zam. Nak berhenti boleh. Jadi mengenangkan pengorbanan dan susah payah Siti Hajar itu, kita akan mampu kuat. Sungguh itulah kekuatan orang buat sa'i. Sampai saat akhir. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Cerita malam tadi. Bila sampai garisan akhir di Bukit Marwah. Sampai di situ ada seorang wanita, seorang ibu yang telah berusia 62 tahun. Dia peluk saya dengan kuat. Lepas tu dia menangis teresak-esak. Ustazah, mak. Saya kata sabar Hajar. Mak. Dia nangis. Hajar, sabar Hajar. Saya buat umrah untuk mak. Mak, rindu mak. Macam anak kecil, tuan-tuan sekalian. Macam anak kecil yang merengek panggil mak tu.
Hajah ni dah tua, dia peluk, dia letak tangan kat leher saya sambil dia, mula-mula saya rasa badan dia makin lemah. Sampai saya dah tak boleh nak menampung dah sebab badan dia tu macam dah long line. Lepas tu, alhamdulillah ada jemaah wanita lain yang tampung daripada belakang. Dia terus rebah, mak, dia rebah ke belakang. Air mata dia bercucuran. Lepas tu masing-masing, ada kakak, ada adik dia panik. Saya pun dah panik sebab nampak macam dia betul-betul pengsan. Lepas tu masing-masing tampung, kita pun biar ada udara. Kita kipas-kipas. Lepas tu dia sedar balik, mak. Lepas tu kita bagi dia minum air, kita sapu air. Allahu Akbar. Lepas tu dia sebut, mak. Lepas tu lama-lama kita kata, wheelchair ya. Kita letak wheelchair aja. Saya panggil aja. Atas wheelchair ya aja, naik wheelchair. Lepas tu dia pun kata, saya boleh Ustazah, saya boleh bangun. Hajar lapar tak? Dah makan tadi? Wheelchair. Tak, saya boleh bangun Ustazah, saya boleh bangun. Lepas tu dia bangun balik. Dia bangun berdiri balik. Dia jalan berapa langkah. Sambil tu saya papa dia. Lepas tu tiba-tiba dia pun sebut balik, Mak. Terus long line. Dia terus jatuh balik. Allahu Akbar, dan syukur ada orang yang backup di belakang. Pengsan lagi sekali, lemah. Mak. Allahu Akbar. Lepas tu dia sedar balik, kita bangunkan balik. Saya kata wheelchair aja, wheelchair. Tak nak wheelchair, tak nak. Saya boleh jalan Ustazah. Saya kuat, saya boleh jalan. Saya dah habiskan air, saya boleh jalan. Allahu Akbar. Kita bila dia kata tak nak tu, kita nak paksa pun tak boleh sebab orang tak nak. Lepas tu adik-adik dia pun cakap, boleh. Dia boleh. Dia kuat, dia sihat Ustazah. Cuma mungkin lemah semangat. Semangat dia lemah sebab dia terbayang dia mak. Lepas tu saya, adik-beradik kakak dia kata, Ustazah, kami adik-beradik semua sayang mak. Tapi Allah pilih dia untuk jaga mak sampai akhir usia mak. Mak panjang umur, bagi 80 lebih. Suami dia meninggal dulu. Jadi sebab itu dia paling rapat dengan mak. Dia jaga mak sampai akhir usia mak. Sebab itu dia rindu sangat dekat mak. Muslimin-muslimat, untuk makluman, kita ni kalau datang buat umrah pertama wajib untuk diri sendiri. Umrah kedua, ketiga, keempat, kita boleh buat niat untuk siapa yang dah pun meninggal dunia. Itu kelebihan buat umrah. Saya nak cakap, kalau anda tak kuat nekat nak buat umrah untuk diri sendiri, ingatlah umrah ini kita boleh buat untuk orang yang kita sayang. Jadi kalau tak kuat untuk diri sendiri, ingat, boleh untuk orang yang tersayang. Dan hukum umrah adalah wajib bagi yang mampu. Bukan haji saja yang wajib ya, saya nak sebutkan. Umrah dan haji wajib bagi orang berkemampuan. Siapa yang belum dipanggil haji, sebab haji kita tahu payah, kena tunggu turutan, kena ikut giliran. Tapi umrah tak ada halangan sebab daftar je, nekat pergi, sampailah insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dah makin kabur dah tu kan pandangan belakang ni adalah Kaabah ni. Nanti kita akan pusing kamera ni. Lepas tu bila kali kedua dia tak nak juga, lepas tu dia bangun balik. Lepas tu kita jalan sikit sebab kita kata kita nak baca doa sama-sama penghujung kepada sa'i. Lepas tu sekali lagi dia sebut mak dengan menangis. Dia pun pengsan lagi sekali. Kali ni dia betul-betul macam pengsan sungguh-sungguh. Kami pun semua angkat beramai-ramai sebab kita tak nak suruh jemaah lelaki angkat, yang perempuan angkat. Betul-betul letak dia atas wheelchair. Dan masa tu dia macam dah tak sedar. Lepas tu kita tepuk-tepuk. Saya tepuk-tepuk mukanya bagi dia. Lepas tu mata dia pun celak. Tapi celak pun dalam keadaan mata ke atas. Lepas tu dia tengok, saya kata, Hajah tengok mata saya. Lepas tu saya minta dia ikut saya. Syahadah. La ilaha illallah. Dia pun ikut. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Dia ulang. Saya ulang syahadah. Dia pun ulang. Sampai dia sedar. Saya kata, Hajah, umrah Hajah buat untuk mak ni, insya-Allah dah sampai pada mak. Saya ulang banyak kali. Saya kata dah sampai pada mak. Hajah sangka baik dengan Allah. Umrah yang Hajah buat ni dah sampai pada mak.
Sebab itu saya tutup wajah dia dan saya tak bagi tahu nama dia. Saya nak jaga keikhlasan hatinya. Dan tak ada siapa yang tahu siapa jemaah ni. Sebab itu, kita sebagai pembimbing, kita kena pandai-pandailah sensor tutup wajah-wajah ni. Sebab dia buat ikhlas untuk mak. Jangan sebab kita pula share gambar muka jemaah ni, ramai yang tahu, takut hatinya susah nak dijaga. Dia buat memang tak nak orang tahu. Tapi cerita tu saya share dan saya tulis dan saya cerita pula sekarang ni. Saya nak bagi tahu tuan-puan sekalian, untuk kita datang ke sini, kekuatan kita untuk diri sendiri dan untuk siapa orang yang kita sayang, untuk kita berikan. Saya kata ajar, insyaAllah dah sampai pahala tu. Dah sampai ibadah umrah ini, pahalanya pada mak. Bayangkan mak sedang berbahagia di alam barzah sana dengan cahaya ibadah umrah ini. Bayangkan barzah mak tu seperti taman syurga. InsyaAllah tak lama lagi Hajah akan jumpa dengan mak. Dia pun terus, insyaAllah Ustazah ya. Sampai. Lepas tu dia mula sedar, boleh bercakap. Kita beri sikit makanan, minum air. Lepas tu saya iring juga dia sampailah ke hotelnya. Iring. Saya boleh je pilih untuk anak adik dia pergi, keluarga dia ada kakak dia. Saya kata tak apa, saya nak ikut sama. Boleh jadi inilah pahala yang Allah beri apabila kita bersama dengan orang yang ikhlas buat umrah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya ada jemaah saya ni bagi tahu, Ustazah, saya tengok susah Ustazah buat dua harga. Satu harga ekonomi, satu harga premium. Ekonomi jauh sikit hotel daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab harganya lebih rendah, jadi mampulah kita beri harga macam tu. Satu lagi, umrah yang premium, hotelnya dekat. Saya nak sebut ni bukan saya nak kempen ni. Sebab saya nak bagi tahu tak banyak pun jemaah yang mampu kami bawa. Ustazah ni rupanya nak kempen. Saya nak cakap tu serang ni tuan-puan sekalian. Sekarang ni nak dapat tiket payah. Kita dah terpaksa tutup dah. Sebab apa? Walaupun 300 orang nak pergi, 400 orang nak pergi, tak boleh kita bawa semua. Satu tarikh, berapa puluh orang je. Baloi tak? Kadang tak baloi. Tak lepas pun kos operasi. Saya nak bagi tahu, kita janganlah bersangka buruk kepada syarikat-syarikat travel umrah. Buat umrah sebab nak kaum untung dan sebagainya. Banyak syarikat yang saya jumpa, mereka kata, Ustazah, ngam-ngam je. Mereka ni ikhlas sungguh lah buat bimbing jemaah umrah. Ada jemaah ni kata, Ustazah buat satu harga je lah. Saya tengok Ustazah penat. Kejap pergi sana, kejap pergi sini. Layan sana, layan sini. Saya cakap apa? Saya sebenarnya tujuan daripada awal buat umrah ni, buat sendiri ni, sebab saya nak santuni sahabat-sahabat. Ada seorang jemaah umrah ni dah tua, naik wheelchair. Dia peluk saya kuat-kuat pagi semalam, makcik ni. Dia ambil ekonomi sebab mereka bukan mampu pun. Jauh sikit tak apalah asal datang buat umrah. Dia kata, Ustazah, dia peluk, makcik ni kuat juga datang ni. Memang nak datang umrah, tapi kuatkan juga sebab makcik tak sihat, makcik sakit. Sebab makcik rasa Ustazah boleh layan, Ustazah akan urus elok-elok makcik yang sakit ni. Saya kata, makcik, bukan saya je, ramai sebenarnya pembimbing umrah, syarikat-syarikat lain juga yang ikhlas, yang bimbing, yang sanggup santuni orang tua, orang lemah, orang sakit. So dia peluk kuat-kuat macam tak nak lepas sampai jemaah lain kena pujuk. Makcik, anak dia pujuk, mak, lepas Ustazah. Lepas tu tahu tak jemaah ni cakap apa? Dia kata, anak ni cakap apa pada saya? Ustazah, mak saya ni sihat kuat sebenarnya. Dia sakit lepas ayah saya tinggalkan mak. Oi, sedih saya dengar. Mak saya macam tertekan sangat. Dia jatuh sakit. Lepas tu ingatan dia dah mula rosak. Dia sekejap ingat, sekejap lupa. Kadang anak-anak pun dia boleh lupa. Saya kata, ya Allah, kesiannya mak kamu. Ya Ustazah, mak saya ni mak yang baik, isteri yang baik. Ujian dia, ayah tinggalkan mak.
Saya tak nak sebut lah pasal apa ya. Tinggalkan mak, kalian fahamlah sendiri. Ayah tinggalkan mak. Mak tak boleh terima. Mak sedih sangat, mak sakit. Mak jadi hilang ingatan. Allahu Akbar. Sebab itu makcik ni saya pelik juga, dia ulang benda yang sama bila jumpa saya. Peluk saya. Dia kata, anak ni kata dia gagal Ustazah sebab dia kata dia nak pergi dengan Ustazah. Saya kata jangan pergi umrah kerana saya. Umrah ni datang kerana Allah. Saya hanya perantaraan saja. Sebab tu saya kata, saya jawab pada jemaah. Saya jawab pada staff. Dia kata, Ustazah buat satu harga je lah, susah ni. Saya kata tak. Ramai orang susah yang perlu kita urus, yang perlu kita santuni. Allahu Akbar. Sangat mengisafkan. Ada jemaah-jemaah travel lain, orang-orang lain kata, Ustazah buat 15,000. Ramai orang nak. Orang berebut-rebut je nak pergi dengan Ustazah Asma. Siapa tak nak? 8 hari, 10 hari, 12 hari penuh masa dengan Ustazah, siapa tak nak? Ambil gambar dengan Ustazah, siapa tak nak? Saya kata saya takkan letak harga begitu tinggi. Saya takkan buat kerana untung dunia. Biarlah penat. Biarlah apa orang nak kata. Kita letak harga rendah pun orang kata juga. Letak harga tinggi lagi jadi fitnah. Sebab tujuan bukan untuk untung, tuan-tuan sekalian. Tujuan kami sendiri nak jadi hamba Allah datang ke sini. Kalau fikirkan tinggalkan anak-anak kecil kami di rumah bukannya satu benda yang mudah. Yang Fatimah, yang Rayhana tak berhenti duk tanya Umi mana, Abi mana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada semua mutawif, mana-mana pun syarikat-syarikat umrah, terus kuat. Terus mencari keikhlasan dalam membimbing jemaah-jemaah umrah, jemaah-jemaah haji. Sebab apa yang kalian buat sangat besar pahalanya. Sebab ramai orang tua, orang lemah sangat takut nak datang sebab bimbang menyusahkan orang. Bimbang tak ada orang nak tolong bila buat sa'i, bila buat ni. Bimbang takut kena tinggal dengan orang. Bimbang takut orang dah malas nak uruskan. Jangan bimbang lah. Sebenarnya ramai travel-travel umrah, ramai mutawif-mutawif ni, mereka ni subhanallah, sungguhlah ikhlas, sungguhlah menekat, sungguhlah kerja keras untuk memudahkan. Bukan travel kami saja. Saya dah jumpa ramai mutawif-mutawif yang Allahu Akbar. Mereka kata, saya buat kerja ni Ustazah, walaupun penat, walaupun tak berbaloi Ustazah, bisnes kat Malaysia lagi besar untung kalau fokus daripada duduk bawa ni. Tetapi mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, mengharapkan dapat rehat yang sebenar di akhirat kelak. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sekadar itulah perkongsian untuk kali ini. Perkongsian yang mudah-mudahan menjentik hati sahabat-sahabat semua untuk nekat mengumpul belanja, untuk nekat tidak habiskan lagi harta dengan perkara yang sia-sia. Minta maaf saya sebut sia-sia sebab adik kita banyak lagi bazirkan duit sia-sia. Tangguhlah dulu nak pergi cuti sana sini. Cari percutian yang murah. Bukan kata tak boleh pergi bercuti berjalan dengan anak-anak, pergi pantai pun dah cukup dah sebenarnya. Bincang elok-elok suami isteri. Tahun ni kita tak payah lagi bercuti luar negara ataupun dalam negeri yang sampai kos RM5,000, RM10,000. Kita simpan dululah pergi umrah. Umrah tu wajib bagi yang mampu. Kita tak boleh cakap kita tak mampu, padahal kita mampu je. Pergi Langkawi, kita mampu je beli handbag, kasut tak henti. Kita mampu je makan sedap-sedap. Bincanglah suami isteri, tahun ni kita jimat. Kita janganlah duk makan luar je, masak. Kita kumpul duit, pergi buat umrah untuk diri kita dan untuk arwah. Sungguh saya cakap, kalau anda betul nekat, Allah pandang anda. Boleh jadi sebelum cukup lagi belanja, ada orang beri kecukupan. Allah beri kecukupan. Sungguhlah. Ada hamba Allah ni kata, Ustazah saya nekat sungguh, saya mula kumpul sehari RM1 sebab saya orang susah Ustazah. Tapi nekat, rasa nak sangat tengok Kaabah depan mata, nak sangat ziarah Nabi di Raudah. Tapi rupanya sebulan baru start menyimpan, ada hamba Allah yang tajuk pergi umrah Ustazah. Tak tahulah macam mana. Sebab apa? Nekat di hati tu dah dibuktikan dengan usaha.
Nekat tanpa usaha tak kuat. Dia dah mula buat tabung umrah dan haji. Dia masuk duit ada masuk. Rupanya Allah pandang. Allah dapat hatinya betul-betul kuat. Sebab kadang kita kata tak mampu, kita tak boleh tipu diri, lagi tak boleh tipu ilahi. Allah tahu sebenarnya kita mampu, tapi mulut saja cakap tak mampu. Subhanallah, dan banyakkan berdoa. Saya dah pernah cerita dah kisah cleaner, kisah macam-macam jemaah umrah ni yang datang dengan orang yang bagi sumbangan. Allahu Akbar. Orang menyumbang, orang kampung, orang yang tak dikenali pun. Tapi rezeki dia datang tanpa keluarkan duit 1 sen. Kerana antaranya adalah dia tampal gambar Kaabah, dia tampal gambar Masjidil Haram kat rumah. Setiap hari, setiap kali pas solat, doa tanpa henti. Setiap kali pas solat, dia talbiyah, dia bayangkan dia akan sampai. Masya Allah, rupanya tanpa duit sesen pun. Ada yang cacat, yang tak sempurna, tak ada kaki, tak ada apa, sampai belanja ditanggung. Allahu Akbar. Dia kata, Ustazah, ini saya jumpa jemaah lain ni, jemaah Ustazah Muzayyana, seorang wanita yang sangat hebat. Dia kata, Ustazah Asma, tahu tak Ustazah, saya lumpuh sejak lahir. Sejak lahir saya lumpuh. Ini seorang wanita yang sangat hebat. Saya lumpuh sejak lahir. Saya jumpa dia masa umrah, masa tengok Ustazah Muzayyana. Saya lumpuh sejak lahir. Dan ini Masjidil Haram adalah masjid pertama saya sampai. Sebab saya tak nak susahkan mak ayah saya, angkat saya ke masjid di Malaysia. Jadi saya tak pernah sampai mana-mana masjid di Malaysia. Sebab saya tak mampu berjalan. Kalau saya nak pergi ke tandas, saya guna tangan. Heret badan saya yang berat ni. Mak ayah saya dah susah daripada saya kecil. Jadi Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram adalah masjid pertama sejak saya dah hidup hampir 40 tahun ni. Umur dia lebih tua daripada saya ataupun lebih muda sikit, tapi hampir 40 tahun. Allahu Akbar. Nak katanya, sebab apa dia kata, nak pergi masjid di Malaysia pun saya tak terfikir, sebab tak nak susah mak ayah adik-beradik angkat saya yang berat ni. Cukuplah mereka dah susah payah bawa saya pergi tanda, bersihkan diri saya, uruskan saya solat. Apatah lagi saya nak terfikir untuk pergi ke umrah dan pergi ke haji, apatah lagi. Tuan-puan sekalian, tapi dengan rahmat Allah, ada sekumpulan manusia yang sanggup angkut dia ke mana-mana. Buat tawaf, buat sa'i, buat ini. Sebab badannya agak gempal, sebab bila tak boleh berjalan, dia asyik melepek saja sebab melumpuh daripada sejak lahir. Masya Allah, tuan-puan sekalian, anda boleh ikuti Yusniza Aziz. Encik suami boleh tak cari, betul tak nama dia? Yusniza Aziz. Cari site dekat FB, search tu Yusniza Aziz. Subhanallah. Tengok ni, Kak Ta ni cerita. Ustazah, betul Ustazah, saya cleaner, dapat pergi free. Saya sentiasa baca dan nyanyi labbaik Allahumma labbaik. Kak Ta, dekat FB. Ada seorang, dekat TikTok, ada seorang hamba Allah ni namanya Kak Ta. Dia, Masya Allah. Kak Ta ni kata, betul Ustazah, saya cleaner, dapat pi free. Saya sentiasa baca dan nasyid, nyanyi labbaik Allahumma labbaik. Tengok. Saya bukan reka cerita, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Terima kasih Adinda Yusniza Aziz. Okey, ini orangnya. Nampak tak? Oh, tak boleh nak baca ya. Okey, boleh baca. Nampak Yusniza Aziz. Okey, di FB boleh nampak. Rupanya setengah jam yang lalu beliau juga share Yusniza Aziz. Maksudnya dia bukan share sebab saya sebut nama dia, tapi Adinda Yusniza Aziz dah share 30 minit yang lepas. Masa ni saya pun tak terfikir nak sebut nama beliau, tapi Allah izinkan. Tolong pergi cari Yusniza Aziz. Yusniza Aziz. Ejaan Y-U-S-N-I-Z-A Y-A-Z-I-Z. Yusniza Aziz. Dan saya perhatikan beberapa hari semalam kemarin, beliau banyak tulis berkenaan dengan umrah. Banyak beliau tulis berkenaan dengan umrah. Tuan-puan, kalau nak dapat semangat, nak dapat motivasi, nak dapat kekuatan, nak menangis, anda boleh follow Yusniza Aziz. Yang TikTok dan yang juga FB, pergi. Ini adalah wanita yang hebat, lumpuh sejak kecil, tak mampu berjalan, tak mampu bergerak, semua bergantung kepada ibu, ayah, adik-beradik.
Nak pergi masjid di Malaysia pun dia tak pernah pergi sebab enggan menyusahkan keluarga. Sebab cukuplah mak ayah dah susah untuk bawa uruh dia setiap hari. Tapi dia seorang wanita yang sangat hebat, hidup dengan penuh syukur. Tak pernah berkahwin, tak boleh itu, tak boleh ini, pernah usaha belajar tapi kena berhenti sebab apa? Tak mahu susahkan kawan-kawan uruskan dia yang lumpuh ni. Masya Allah. Tapi dengan takdir kehendak Allah, dia sampai ke Mekah, ke Madinah. Saya sempat dan bersama dengan beliau, Ustazah Muzayyana dengan jemaahnya, angkut uruskan beliau. Tuan-puan kena baca. Kalau kita yang sehat dan kuat ada kaki ni, kalau kita yang ada kudrat ni, yang sempurna ni tak boleh sampai, anda kena dapat kekuatan daripada Yusniza Yaziz. Ejaannya Y-S-N-I-Z-A, Yaziz, Y-A-Z-I-Z. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Boleh tengok ni, dia duduk share, duduk tulis. Diuji dengan orang luar, tengok ni. 18 jam yang lepas, beliau menuliskan tentang ada gambar Kaabah dan ada tulisan. Berapa hari ni saya duduk tengok, sebab saya follow dia. Memang dia duduk share tentang, ni Ustazah Muzayyana memang beliau adalah, ni tentang Mekah lagi ni, Masjidin Nabawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Jadinya, ya sedihnya, ruginya saya tak sampai ke sana lagi kan. Jadi tuan-puan sekalian, kalau ada emas, gelang, ada rantai, ada cincin, sungguh ni saya cakap, pergilah jual ataupun pergilah Ar-Rahnu gadai. Datanglah Mekah, datanglah Madinah, kita macam dilahirkan semula. Kita tengok Kaabah tu, kita akan kata, ya Allah, akhirnya aku jumpa kiblatku. Ya Allah, Kaabah ini tempat Rasulullah tawaf. Kaabah ini menyaksikan bagaimana peristiwa Nabi diseksa, Nabi diletakkan di belakang ni. Ya Allah, di sini sekian-sekian tempat Nabi lahir. Muslimin muslimat, kita akan jadi seperti orang baru. Kita dapat semangat siapa yang ada masalah ujian hidup ni. Sungguhlah saya kata, kadang saya tengok orang ni kata, Ustazah saya tak mampu, tapi gelang tebal rantai, kadang saya cakap direct, makcik, sebenarnya makcik mampu. Sungguh makcik tak mampu Ustazah. Saya nak tanya, minta maaf makcik, gelang tu, gelang betul ke ataupun tak betul Mas Korea? Ni gelang betul Ustazah, gelang betul ni. Berat ni Ustazah, kalau timbang hari tu dapat dalam 7,000 juga ni. Saya kata makcik mampu. Umrah ni wajib, bukan haji je bagi yang mampu. Makcik pergi Ar-Rahnu, makcik gadailah. Ataupun makcik jual, makcik pergilah mana-mana umrah. Jangan fikir nak duduk dekat 50 meter tu, makcik ambil lah yang 100 meter ke 200 meter pun tak apa makcik. InsyaAllah rezeki tu ada balik besok. Beli balik emas, gelang yang baru. Sungguh saya pernah cakap begitu depan seorang wanita. Sebab apa? Ramai dengan kita kata tak mampu, tapi sebenarnya tak mahu. Minta maaf ayat ya. Bukan tak mampu, tapi sebenarnya tak kuat mahu. Kalau betul nekat mahu, akan sanggup buat pengorbanan. Sebab saya dah saksikan ramai orang fakir miskin korban jual tanah, jual itu, jual ini untuk sampai ke sini. Esok kalau mati, agak-agak boleh jawab tak depan Allah, kenapa kamu tak pergi umrah? Kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Ingat selesai ke jawab tak mampu? Allah akan hisab dengan teliti. Benarkah kamu tidak mampu? Ataupun kamu belum kuat mahu? Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jangan guna ayat, Ustazah bolehlah cakap macam tu, Ustazah mampu. Saya betul-betul tak mampu. Selagi guna ayat itu, selagi itu anda tak mampu. Sebab apa? Kita mencari-cari sebab untuk membenarkan apa yang kita buat dengan merendahkan orang lain, dengan menepelak apa orang cakap. Sampai masa kita tak jumpa jalan untuk datang. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak. Yasmin binti Kadi yang telah disahkan mengalami masalah otak, kita doakan ya. Okey, penutupnya saya akan pusing, dan untuk anda menikmati pemandangan indah secara langsung Kaabah dan sekitar Masjidin Haram. Saya dengan suami akan bergerak ke Masjidin Nabawi pada tengah hari ini. Jemaah kami masih lagi berada di sini sebab besok mereka akan ke Taif, tempat Nabi kali pertama berpindah daripada Mekah untuk mencari tapak baru
menyampaikan dakwah, tapi penduduk Taif kita tahu menolak Nabi dan membaling batu sampai berdarah. Okey, kami berdua pergi dulu sebab kami menunggu jemaah di Madinah. Di Madinah nanti kami bergabung kembali dan kami akan balik awal ke Malaysia kerana ada komitmen yang tidak boleh dielakkan. Tapi saya sedaya upaya menjalankan amanah sebagai pembimbing untuk jemaah umrah pada kali ini. Subhanallah. Mungkin ada yang nak bertanya. Mungkin ada apps yang tak boleh sebut dalam live. Titi pantau. Oh, okey. Apa tu ya? Okey, sekarang kita nak tunjuk. Okey, Encik Suami, jom. Jadi kita kena tutup dulu depan, lepas tu kita pusing belakang sebab kau tak nampak. Saya tak suka tunjuk bilik-bilik apa semua, tak suka tunjuk walaupun bilik ni sangat cantik. Okey, satu lagi. Okey. Sudah. Encik, turn off multi-gas. Apa ni nak tekan apa turn off? Apa? Mantap. Okey, kejap. Saya nak pusing ni. Kenapa lah ni? Okey. Sini pusingnya. Masya Allah, saya tersilap tekan. Okey, Encik. Kita kena bangun dan kita tunjukkan ni. Okey, kita kena pergi dekat cermin. Baru jelas. Kau tak dia ni. Cik bangun, Cik. Gitu. Baru selesai. Okey, muslimin-muslimat, ni pandangan daripada tempat penginapan kami. Kita akan zoomkan sikit. Sekarang waktu di sini adalah 7.26 pagi. Sebab kami pukul 8 kena naik 7.30. Bergerak naik bas. Masya Allah, kami belum sarapan. Kita harap jemaah boleh tunggu ataupun mereka gerak dulu kita naik. Tak boleh. Okey, kami belum sarapan. Okey, dia boleh nampak ya Kaabah. Boleh tak kami mohon. Okey, itu Kaabah. Encik boleh zoom sikit. Okey, sekarang kita tengok Masjidil Haram masih lagi dalam proses pemulihan, kan? InsyaAllah lah, kita harap tak lama lagi siap lah ni. Dalam proses renovation. Kita boleh nampak sekarang, saya pusingkan. Encik boleh tak ikut saya? Okey, ini adalah tempat ruang solat di atas bumbung. Kena kecilkan lah. Okey, ruang solat di atas bumbung. Boleh nampak ya? Penuh tu. Kalau waktu solat penuh atas bumbung. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh nampak dua menara utama tu. Itu adalah King Fahd punya kubah. Sini Cik. Situ, belah situ dua tu. Okey. Itu adalah masuk utama melalui King Fahd. Okey, subhanallah, ini adalah gambaran persekitaran Masjidil Haram. Warna putih tu lantai dataran sekeliling Masjidil Haram. Kalau time solat fardu, semua tu penuh. Setiap inci tu penuh dengan jutaan manusia solat walaupun bukan musim haji. Kita boleh nampak manusia sedang berjalan. Okey, ini laluan utama untuk pergi ke umrah. Kita akan zoom, anda boleh tengok. Anda boleh tengok manusia sedang berjalan. Okey, cuba perhatikan. Okey, itu laluan utama untuk pergi menunaikan umrah. Masuk je situ terus bersambung ke Kaabah. Okey. Jadi muslimin-muslimat, saya kena bergerak dulu, kami kena bergerak. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama ya. Encik ni talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allahu Akbar. Sekian. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu a'lam. Masya Allah.